Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia Berita Wilayah edisi Ahad 2 Oktober 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Berikut paparan utama petang ini. Mosti cadang guna teknologi optik dan radar kenal pasti kawasan berisiko banjir. Kerajaan masih berhasrat teruskan bantuan kewangan haji tahun hadapan. Baik saudara, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Pahang mengisi paparan pada petang ini bersama saya Nurul Hidayah Nawan. Terus setia 1 jam bersama Berita Wilayah. Saudara, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mosti bercadang menggunakan teknologi optik dan radar daripada satelit bagi mengenal pasti kawasan berpotensi berlaku banjir di seluruh negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata cadangan akan dibentang kepada Perdana Menteri hari Khamis ini. Kerjasama melibatkan Agensi Angkasa Malaysia MAISA bagi mengesan tompok lokaliti kawasan cenderung banjir berdasarkan data diperoleh dalam tempoh 10 tahun lalu. Dapatan membolehkan persediaan awal dilakukan serta mengenal pasti lokasi pusat pemindahan sementara yang sesuai. MAISA dipanggil Malaysian Space Agency. Kita menggunakan satelit untuk data-data. Dia panggil pencerapan data mengikut pengalaman-pengalaman 10 tahun yang lepas, di mana lokasi banjir telah berlaku, dan kita membuat pemetaan. Dan kita ada 2 kaedah pencerapan ni, iaitu pertama menggunakan radar, yang kedua optik. Mosti juga bercadang menggunakan teknologi drone bagi membantu usaha mengesan penduduk terjejas di lokaliti terpencil dan kawasan terputus hubungan. Perlis dan Kedah dijangka akan menerima taburan hujan antara 200 hingga 440 mm sehingga Februari tahun depan. Justru Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah mengaktifkan pelan persediaan banjir kawasan muda dan berada dalam kesiapsiagaan yang tinggi bagi menghadapi fenomena La Nina. Pengerusi MADA Ahmad Tarmizi Sulaiman dalam kenyataan menjelaskan, berdasarkan maklumat itu, kawasan muda berkemungkinan menerima hujan lebat di kawasan tadahan empangan dan sungai serta kawasan sawah. MADA telah bersedia memastikan kesempurnaan fungsi infrastruktur pengairan dan saliran serta alat kelengkapan dan aset termasuk bot, pam dan jentera dalam keadaan yang baik. Pihak MADA sentiasa mengutamakan kepentingan awam serta penanaman padi dan menguruskan lebihan air akibat hujan mengikut tata cara pengendalian piawaian yang ditetapkan. Melalui perancangan dan persediaan ini, beliau berharap kerosakan harta awam dan padi dapat diminimumkan selain mengurangkan kesulitan kepada peladang. Baik saudara, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Pulau Pinang mengenal pasti 55 kawasan panas dan berisiko banjir di Pulau Pinang. Ia sebagai persediaan menghadapi musim tengkujuh dan peredaran monsun timur laut, termasuk kemudahan sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Ke arah itu juga kerjasama erat dijalin bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat, hospital, Angkatan Pertahanan Awam dan Badan Bukan Kerajaan NGO untuk menangani bencana. Melalui mesyuarat Jawatankuasa Bencana Peringkat Negeri yang dilaksanakan minggu lepas, JPS Jabatan Pengairan Sairan Negeri Pulau Pinang memaklumkan bahawa di seluruh negeri Pulau Pinang terdapat 55 hotspot. Kawasan-kawasan yang dikenal pasti berkemungkinan akan berlaku bencana sekiranya berlaku hujan di luar jangka.
Beliau terdahulu hadir sesi simulasi tahap kesiapsiagaan semua agensi terlibat di balik pulau. JKM Pulau Pinang akan terlibat secara langsung dalam pembukaan 283 pusat pemindahan sementara yang berupaya menempatkan 111,000 penghuni sekiranya banjir berlaku di negeri itu. Seramai 200 anggota JKM Pulau Pinang terlibat dalam simulasi tersebut. Kerajaan masih berhasrat meneruskan bantuan kewangan haji kepada jemaah tahun hadapan meski berdepan peningkatan kos yang tinggi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syari mengakui ia keutamaan pihaknya namun masih awal untuk diputuskan. Bantuan bergantung kepada sokongan rakyat dan prestasi kewangan tabung haji yang memberangsangkan. Itu adalah keutamaan kita. Kita akan utamakan untuk meneruskan bantuan kewangan untuk mereka mengerjakan haji. Pun begitu kita akan datangkan dengan kesedaran supaya mereka yang berkemampuan membayar penuh. Kita bagi ruang untuk mereka yang bersedia membayar penuh tanpa bantuan. Kos meningkat setiap tahun disebabkan tambang penerbangan, sewa penempatan dan nilai cukai tambah VAT kerajaan Saudi yang meningkat. Beliau terdahulu merasmikan Hari Sayyidatina Khadijah Parlimen Pengkalan Cepa di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan Putik. Acara tahunan melibatkan semua parlimen di Kelantan itu bagi memperingati ketokohan dan mencontohi perjuangan isteri Nabi Muhammad. 200 orang terpilih menerima bantuan secara sekali bayar dengan peruntukan RM200,000. Program Pembasmian Kemiskinan Tegar Keluarga Malaysia BMTKM fasa kedua akan bermula pertengahan bulan ini membabitkan 110 lokaliti di seluruh negara. Lebih 17 juta ringgit telah dibelanjakan di 70 lokaliti bagi membantu 1,536 ketua isi rumah menerusi BMTKM fasa 1 setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata ia sebahagian daripada 150 juta ringgit yang diperuntukkan untuk pelaksanaan BMTKM. Belum melibatkan 110 kampung ataupun lokaliti. Jadi kita akan laksanakannya dalam tempoh terdekat dan tahun ini kita ada 3 fasa melibatkan 300 lokasi seluruh negara ya. Sudah pasti negeri-negeri yang mana kadar kemiskinannya tinggi, kita bilangan kawasan juga keluarga itu lebih besar daripada kawasan negeri yang mana kadar kemiskinannya rendah. Jadi kita dapat bersama semua pihak di sini daripada Jabatan Tanah, daripada Parlimen dan Adun, daripada ICR, daripada Universiti Kelantan, Jakwa, Jabatan Pertanian, dan kita akan pantau setiap bulan. Itu bezanya program ini program lain, memantau setiap bulan untuk pastikan mereka terlibat ini benar-benar menjalankan perusahaan ataupun perniagaan yang kita bernafas. Beliau ditemui pada program bersama masyarakat orang asli di Kampung Kuala Lah, Gua Musang, Kelantan. Sebanyak RM415,996 diperuntukkan kepada 35 buah keluarga orang asli miskin Tegar untuk terlibat dalam bidang pertanian seperti cendawan, serai dan halia. Matlamatnya membantu orang asli meningkatkan pendapatan, mengubah nasib dan menaik taraf ekonomi mereka. Selama ini pun di kampung ini tidak ada projek yang telah diberi sebanyak itu. Tidak ini kita dapat peruntukan yang banyak. Jadi saya rasa kalau nambah tak terima pun rugilah. Jadi pada saya bersyukur apa yang dah diperuntukkan oleh kerajaan. Perasaan tu memang bersyukur sangatlah sebab ini kan peluang untuk penduduk kampung ni untuk sama-sama mengubah nasib ekonomi lah, kira ekonomi keluarga.
Seramai 76 pelajar B40 dipilih menyertai program pembangunan siswa keluarga Malaysia atau SULUNG tahun ini. Program perintis yang membantu individu pertama dalam keluarga untuk melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi itu membabitkan 8 universiti awam setakat ini. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, selain diberi laluan khas ke universiti awam, pelajar turut ditawarkan biasiswa, asrama dan diberi mentoring sehingga mereka berjaya mendapat pekerjaan. Program sulung ini adalah terbuka kepada pemilihan dia adalah pelajar-pelajar yang dapat masuk ke universiti awam dan dia adalah yang pertama dalam keluarga dia yang berjaya masuk ke universiti awam. Sebab tu kita namakan dia program sulung dengan harapan penerima program sulung ini akan dapat sedikit sebanyak merubah kehidupan keluarga dia dan menjadi contoh kepada adik-beradik dia yang lain sekiranya ada dan menukar persepsi dan kita akan di dalam program sulung ini kita akan siapkan mentor dia akan guide pelajar berkenaan sehingga berjaya dan selepas berjaya kita akan siapkan pekerjaan. Beliau menyampaikan surat tawaran program sulung kepada salah seorang daripada 76 peserta di Taman Tribayan Gangsa Durian Tunggal. Muhammad Hakimi Yunus ditawar melanjutkan pengajian ijazah sarjana muda elektronik di Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Anak sulung daripada 3 beradik itu bersyukur menerima tawaran yang meringankan beban ibu bapanya. Kejutlah juga sebab saya dapat tawaran kan, saya pun tak tahu program ni. Cuma sekarang ni saya dalam ada masa, mula-mula memang saya berdebar-debar sebab ada interview dengan orang-orang USIM. Lepas tu memang saya betul-betul suka lah, Alhamdulillah lah. Saya gembira memang dapat kurangkan beban keluarga saya. Sebab memang selama ni memang saya bekerja lah kalau untuk tanggung kos pengajian saya. Baik saudara, kita ke Sarawak. Antara fokus dari Bumi Kenyalang hari ini iaitu pembentukan agensi pembangunan bahagian Betong. Perinciannya bersama Buma Win di Kuching. Silakan Buma. Terima kasih. Kabinet Kerajaan Negeri pada mesyuarat Khamis lepas bersetuju dengan pembentukan Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas memberitahu BDDA sebelum ini dikenali sebagai Agensi Pembangunan Bersepadu Betong atau BIDA. BDDA meliputi kawasan layar Bukit Saban, Saribas, Krian, Kalakak, Beting Maru, Kabong dan sebahagian kawasan Dewan Undangan Negeri Lingga. Dato' Amar Douglas Ugah memaklumkan seperti agensi pembangunan wilayah yang lain, BDDA telah diperuntukkan dana berjumlah 1.5 bilion ringgit untuk pelaksanaan pelbagai program pembangunan. Beliau menjelaskan agensi itu akan mengadakan makmal yang kedua Selasa ini di Kuching bagi menentukan program pembangunan yang akan diberi keutamaan berdasarkan maklum balas daripada rakyat di peringkat akar umbi. Walaupun katanya sebahagian besar kawasan di bahagian Betong sudah diliputi kemudahan infrastruktur asas, namun beliau melihat cabaran agensi itu adalah membangunkan aktiviti yang mampu menjana pendapatan rakyat. Dato' Amar Douglas memberitahu bahagian Betong mempunyai potensi besar dalam sektor pengeluaran makanan melalui aktiviti pertanian dan penternakan. Oleh yang demikian, BDDA akan fokus untuk membangunkan aktiviti pertanian moden dengan mengadaptasi teknologi terkini. Beliau berucap pada penutupan kursus kepimpinan dan pengurusan yang dihadiri tuai-tuai rumah serta setiausaha dari 33 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung dari kawasan Rimbas Ulu di Debak.
Mini Karnival Usahawan Desa KUD di Limbang merekodkan jualan melebihi RM270,000 pada hari pertama penganjuran pada Jumaat lalu. Nilai jualan ini telah melepasi sasaran awal iaitu RM200,000 untuk 3 hari program. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Hasbi Habibullah berkata, pencapaian yang memberangsangkan ini membuktikan kesungguhan semua pihak di bawah KPLB termasuk usahawan dalam program tersebut. Tapi Alhamdulillah saat ini dah kalau pitching, business matching, campur direct sales ni lebih mencapai dekat RM400,000 dah. Jadi sudah melepasi sasaran kita. Kalau nak jadikan untuk mungkin sebagai hub untuk agensi-agensi KPLB ni di sebelah utara Sarawak ni juga ya untuk penjualan produk dan sebagainya atau distributing center dan sebagainya. Katanya pengunjung yang hadir ke program itu juga melepasi sasaran harian seramai 5,000, bahkan telah mencapai sekitar 18,000 pengunjung. Datuk Hasbi menyatakan demikian semasa pameran dan pertandingan kucing di Dewan Suara Limbang. Mini KUD di Limbang berlangsung selama 3 hari dan berakhir hari ini yang antara lain sebagai platform menghimpunkan usahawan tempatan seluruh Sarawak yang mempamerkan produk masing-masing. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak memberi komitmen untuk menyediakan pelbagai program serta platform kepada para belia memulakan perniagaan. Timbalan Menterinya, Dr. Ripin Lamat berkata ia selari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 yang menyasarkan peningkatan sehingga 40% jumlah pendaftaran usahawan dalam industri kecil dan sederhana IKS. Dr. Ripin menjelaskan perkara utama yang dititikberatkan dalam memperkasakan pembangunan usahawan di Sarawak adalah keperluan individu terlibat untuk mengadaptasi platform digital. Menurut beliau, dalam era ekonomi digital, penting untuk usahawan belia menyesuaikan diri dengan lanskap perniagaan semasa, terutama perniagaan dalam talian atau e-dagang. Dr. Ripin berucap merasmikan program Youth Entrepreneur Setup di Sri Aman. Jelasnya dengan hakikat belia ketika ini lebih terdedah dan mudah untuk menerima perkembangan teknologi digital, kelebihan itu seharusnya dimanfaatkan oleh mereka dengan mengaplikasi kemudahan digital serta akses meluas dalam media sosial. Mengenai usaha memperkasa pembangunan belia di Sarawak, Dr. Ripin memaklumkan kementerian telah melancarkan Calendar of Programs bagi tahun 2022 dengan 120 program telah dirancang dan dilaksana di seluruh negeri. Antara program tersebut termasuklah Jom Start Business, Rombak Bandel dan Jom Jadi Taukir. Program Youth Entrepreneur Setup yang bertujuan memberi pendedahan awal kepada belia dalam bidang keusahawanan pula telah diadakan di beberapa tempat seperti Miri, Sibu, Bintulu dan terkini di Sri Aman. Program tersebut telah menarik penyertaan kira-kira 2,000 golongan belia. Baik, penglibatan ibu bapa dalam kegiatan sekolah mampu membantu perkembangan anak-anak dalam aspek akademik dan kokurikulam mereka. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, dengan penglibatan aktif ibu bapa dalam aktiviti yang dilaksanakan di sekolah akan membantu usaha kerajaan dalam membentuk kemenjadian pelajar dalam pembelajaran. Datuk Seri Lee memberitahu langkah ini juga bagi merapatkan hubungan dan persefahaman yang baik antara pihak pengurusan sekolah dan ibu bapa. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Kejohanan Sukan Tahunan Olahraga Sekolah Kebangsaan Senadin kali ke-17 tahun 2022 di Padang Majlis Bandaraya Miri. Pada majlis tersebut, Datuk Seri Lee turut mengumumkan geran kerajaan sebanyak RM5,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru SK Senadin bagi melaksanakan aktiviti mereka. Saudara, acara Maraton Antarabangsa Kuching 2022 membuka tirainya dengan pelepasan larian kategori 42 km yang disertai hampir 2,000 pelari dari dalam dan luar negara tepat pada pukul 1 pagi tadi. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata walaupun acara tersebut ditangguhkan selama 2 tahun akibat pandemik COVID-19, beliau dengan bangganya mengumumkan bahawa maraton kali ini tidak kehilangan peminatnya dengan jumlah penyertaan hampir 10,000 orang untuk keseluruhan kategori. Semua parti
Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian ketika ditemui pemberita sejurus selepas merasmikan acara pelepasan larian maraton berkenaan di Padang Merdeka di Kuching. Menurut beliau, daripada jumlah tersebut, 713 peserta adalah daripada 17 negara luar termasuk Indonesia dengan penyertaan antarabangsa yang paling ramai selain Brunei, Singapura, Jerman dan Kenya. Dalam pada itu, turut dipertandingkan adalah acara larian 21 km, 10 km dan 5 km. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Sementara itu, peserta antarabangsa dari Kenya membolot gelaran juara dalam kategori full maraton sejauh 42 km terbuka lelaki dan wanita dalam acara maraton antarabangsa Kuching 2022 yang berlangsung awal pagi tadi. Kategori lelaki, kejuaraan dimenangi Anderson Saitoti Seroi dengan catatan masa 2 jam 32 minit dan Sheila Joykozi Chesang dengan catatan masa 2 jam 59 minit bagi kategori wanita. Masing-masing membawa pulang wang tunai berjumlah RM9,000. It is good, but it is very hard. It is not easy. Today is not bad, but it's raining. But I'm happy because I'm winner. Kedua-dua peserta kategori berkenaan merupakan penyertaan kali pertama dalam acara tersebut dan juga pertama kali datang ke Sarawak selain berhasrat untuk menyertai acara itu pada tahun hadapan. Bagi kategori full maraton kebangsaan lelaki dan wanita, masing-masing dimenangi Muhaizar Muhammad dan Tahira Najmunisa Muhammad Zaid dan masing-masing membawa pulang wang tunai RM5,000. Bagi kategori full maraton lelaki veteran pula dimenangi oleh Muhammad Rashid Rahim dan Iwi B. Hong. Bagi kategori wanita veteran, masing-masing membawa pulang wang tunai RM2,000. Hadiah disampaikan oleh Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di Padang Merdeka di Kuching. Dalam ucapannya, Datuk Seri Abdul Karim optimis penganjuran Kuching Marathon pada tahun hadapan akan mendapat lebih sambutan sama ada penyertaan tempatan maupun luar negara. Tambahnya lagi, ia juga berikutan acara tersebut merupakan acara yang mendapat pengiktirafan daripada Persatuan Maraton Antarabangsa. Katanya ia merupakan satu platform yang baik untuk industri pelancongan negeri dengan beberapa kategori merupakan penyertaan dari luar negara. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Ibu Mawin langsung dari Kuching. Baik saudara, kita ke Sabah pula. Antara fokus pendataan digital atasi isu pendatang asing. Perinciannya langsung bersama Anicia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan Anicia. Baik, Dia. Isu pendatang asing tanpa izin parti di Sabah akan diselesaikan secara tuntas melalui pendataan digital bagi mendapatkan jumlah sebenar parti. Fasa berikutnya adalah memfokuskan kepada penyeragaman dokumen yang teratur. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menjelaskan pendataan akan dibuat terhadap semua pendatang asing untuk memastikan mereka mempunyai dokumen yang sah untuk tinggal dan bekerja di negeri ini dan jika sebaliknya, tindakan undang-undang akan dikuatkuasakan. Datuk Haji Ji berucap merasmikan penutupan program Kita Demi Negara Zon Sabah di Kota Kinabalu. Datuk Haji Ji menegaskan kerajaan negeri serius mempertingkat keselamatan negeri kerana aspek itu amat penting berikutan kedudukan Sabah yang bersempadan dengan beberapa negara jiran dan kebanyakan ancaman keselamatan datangnya dari luar negara. Beliau turut menyeru rakyat Sabah melaporkan perkara-perkara yang menjadi ancaman dan menjejaskan keamanan dan kedaulatan negara. Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan diingatkan supaya sentiasa memelihara integriti, accountability dan tabir urus dalam melaksana tugas yang diamanahkan. Ia termasuk memantau dan memastikan setiap peruntukan yang disalurkan kerajaan memanfaatkan golongan sasar di peringkat akar umbi.
Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ini bagi memastikan setiap projek pembangunan di bawah Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ dapat dilaksana dengan baik. Datuk Haji Ji berucap dalam Majlis Jamuan Negeri sempena sambutan Hari Jadi Rasmi yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahiruddin ke-69 di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Haji Ji, dengan adanya kestabilan politik, kemakmuran sosial dan pemulihan ekonomi, rakyat akan terus menikmati pembangunan. Datuk Haji Ji juga berharap keharmonian kaum di Sabah dapat dipertahan melalui amalan hormat menghormati dan perpaduan yang kukuh. Graduan masa kini perlu dilengkapi kemahiran bersesuaian termasuk kemampuan literasi digital seiring permintaan industri. Menyedari hakikat ini, syarikat minyak negara Petronas melaksana inisiatif B Digital Bootcamp melibatkan pelajar universiti di Kota Kinabalu. Muhammad Syafif Syahiran Deni ada laporannya. Bootcamp dirangka khusus dengan matlamat meningkatkan kebolehpasaran bakat tempatan sebelum memasuki alam pekerjaan. Ia mengandungi modul berorientasi digital dan keusahawanan dikendali jurulatih Petronas Digital Sdn Berhad dan rakan kongsi Microsoft, Sitlab, Petroscience, MBOT dan Sabanet. Peserta diajar pelbagai ilmu digital seperti kemahiran mengolah dan menyampaikan penceritaan data, menghasilkan pembentangan atau pitching berkesan, kemahiran komunikasi dan kemahiran keusahawanan. Peserta seterusnya dinilai sepanjang program dan peserta terbaik kemudian ditawarkan pekerjaan. Kriteria dia seperti biasa, kita perlu lihat tentang latar belakang mereka, academic qualification, tetapi apa yang special kerana melalui bootcamp ini, jika biasanya kita hanya perlu interview, ini kita dapat melihat bagaimana mereka berinteraksi dalam situasi sebenar. Ini kita berada sekarang di era digital dan jika lihat tentang peluang-peluang pekerjaan yang ada daripada hanya kepada qualification. Hasil selepas 2 minggu program dilaksana, seramai 24 graduan kejuruteraan ditawarkan pekerjaan. Saya sangat gembira dan bersyukur sebab saya dapat peluang pekerjaan ni, dan yang paling penting saya gembira untuk diri sendiri dan untuk keluarga saya lah. B Digital Bootcamp ni kalau untuk diri saya banyak untuk memperbaiki diri sendirilah, belajar benda baru, belajar benda yang kita tidak pernah tahu. Firstly, dia mengajar para pelajar, terutamanya pelajar yang ingin melangkah ke alam pekerjaan untuk bersedia untuk bekerja. Kedua, dia mengajar untuk lebih memahami apa sebenarnya skop kerja nanti masa alam pekerjaan. Daripada bootcamp ni saya telah mendapat offer daripada Tata Consultancy Services sebagai trainee system engineer. Perasaan tu memang sangat gembira lah, itu tidak sangka yang saya akan dapat. Banyak sangat pengalaman lah yang saya dapat daripada bootcamp ni sendirilah. Antaranya saya telah mengasah soft skill saya, hard skill saya. Ternyata pelaksanaan B Digital Bootcamp memberi banyak pendedahan bermanfaat kepada peserta. Dalam masa sama, peserta menyemai keberanian meneroka alam keusahawanan digital maupun menjadi pakar teknikal digital. Laporan Muhammad Syafif Syahiran Deni, RTM. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dalam Parlimen Kimanis yang proaktif menganjurkan aktiviti diminta membabitkan setiap ibu bapa serta pelajar di sekolah masing-masing. Langkah itu penting bagi memastikan maklumat daripada pihak sekolah sampai kepada ibu bapa secara efektif. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Muhammad Al-Amin berkata ia sekaligus memastikan tiada ibu bapa terpinggir daripada aktiviti sekolah anak mereka. Mereka kena bincang kalau boleh libatkan lebih ramai ibu bapa dalam setiap program sekolah. Di bawah KPM kita ada konsep yang dinamakan pelibatan ibu bapa, komunitas juga swasta PIBKS. Memang kita sedang perkasakan. Ini adalah pelibatan ibu bapa komuniti. Jadi saya berharap PIBG kalau buat program itu libatkan secara menyeluruh. Beliau ditemui selepas Majlis Ramah Mesra dan penyerahan sumbangan Timbalan Menteri Pendidikan bersama PIBG dan pentadbir sekolah peringkat Parlimen Kimanis di SMK Bongawan.
Datuk Muhammad yang juga ahli Parlimen Kimanis berkata program bantuan tersebut merupakan inisiatif tahunan beliau khas bagi semua PIBG Parlimen Kimanis. Tahun ini sumbangan RM5,000 diagihkan kepada 39 sekolah rendah dan menengah serta majlis guru besar. Ya, baik. Sekian perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Ikuti lebih banyak perkembangan semasa bersama Dia menerusi berita wilayah. Dia, silakan. Baik, terima kasih Inisia Dollars langsung dari Sabah. Baik saudara, sebelum kita ke paparan seterusnya, kita ikuti laporan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia, Atika Marzia Mohtar. Silakan, Atika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Paparan imej satelit semasa menunjukkan kelompok awan membawa hujan masih lagi meliputi sebahagian besar semenanjung Malaysia yang menunjukkan keadaan hujan di satu dua tempat yang ketika ini masih lagi sedang berlaku melibatkan negeri Pahang, Johor, pedalaman negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan yang dijangkakan keadaan ini akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Walau bagaimanapun, di negeri Sabah dan juga Sarawak diperhatikan kelompok awan aktif tebal ketika ini sedang tertumpu melibatkan hampir sebahagian besar negeri Sabah dan juga Sarawak yang menunjukkan gambaran keadaan hujan lebat beserta ribut petir yang sedang berlaku di kawasan yang tersebut dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk anda yang ingin mengetahui tentang keadaan cuaca pada lewat malam sehingga ke pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta ribut petir berpotensi untuk berlaku terutamanya melibatkan kawasan perairan Selat Melaka Utara dan juga di sekitar kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang menjelang awal pagi esok. Bagaimanapun, keadaan cuaca lembap ini dijangkakan boleh bergerak memasuki kawasan daratan melibatkan negeri Perlis dan juga Kedah serta negeri Kelantan pada pagi esok. Untuk negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca lembap dijangkakan akan lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman dan juga utara negeri Sarawak pada malam nanti. Sementara itu, untuk awal pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan hujan lebat beserta ribut petir akan lebih tertumpu di sekitar kawasan perairan negeri terbabit. Untuk permulaan fasa peralihan monsun pula dijangka akan bermula pada hari esok. Dan dalam tempoh fasa peralihan monsun ini, keadaan hujan lebat beserta ribut petir dan juga angin kencang berpotensi untuk berlaku, terutamanya di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman Semenanjung, barat Sabah dan juga tengah Sarawak yang dijangkakan boleh menyebabkan keadaan banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Oleh itu, orang awam diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan segala amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Baik, saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Aplikasi Smart Zoom menjadi taruhan Sekolah Kebangsaan Kempadan Kuantan pada pertandingan Anugerah Sekolah Terbaik Dunia dalam kategori inovasi. Ia berupa sistem penjejakan automatik bagi mengikuti perkembangan murid dalam pembelajaran dan ia melayakkan sekolah terbabit di Senarai Pendek bersama 3 finalis lain. Pengarah Jabatan Pendidikan Pahang, Muhammad Rosli Abdul Rahman berkata, idea tercetus ketika pandemik COVID-19 apabila Kementerian Pendidikan memansuhkan UPSR dan melaksana pentaksiran bilik darjah PBD. Ia memudahkan data pentaksiran dikumpul walaupun menggunakan kaedah pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR. Ia sekaligus mengelak keciciran dan memantapkan prestasi murid secara keseluruhan. Finalis kategori sama ialah Sekolah Escuela Emilia Lascar dari Chile dan N High School dari Jepun bagi merebut wang tunai $50,000 Amerika. Pemenang akan diumumkan pada Minggu Pendidikan Dunia 16 hingga 21 Oktober ini. Lebih banyak perkembangan dari Pahang dalam lintas langsung hari ini, antaranya Muzium Matang di Perak, Muzium Arkeologi Lembah Bujang Kedah serta Muzium Sungai Lembing Pahang akan guna pendekatan baru untuk tarik lebih ramai pengunjung. Apa pendekatan yang diguna? Atira Aswah ada perinciannya. Kita langsung ke Kuantan bersama Atira. Silakan Atira. Benar dia, Jabatan Muzium JMM akan menaik taraf 3 muzium termasuk Muzium Sungai Lembing dengan teknologi realiti maya VR dan realiti terimbuk AR pada tahun hadapan. Ketua Pengarah JMM Datuk Kamarul Bahrin A. Kasim berkata, transformasi teknik persembahan pameran itu bukan sahaja bertepatan dengan revolusi industri 4.0, malah dilihat mampu menarik lebih ramai pelawat terutama generasi muda. Dan pada tahun hadapan kita cuba menaik taraf pameran. Kita dah repair dia punya bumbung, bangunan dan sebagainya naik taraf. Dan mungkin kita akan memperkenalkan dalam bentuk AR dan VR penggunaan teknologi. Mungkin dengan kerjasama Universiti Malaysia Pahang menggunakan konsep 360. Jadi ini merupakan satu lagi kaedah pameran yang terbaru untuk kita buat di Muzium Sungai Lembing. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas program semarak at Muzium Sungai Lembing. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak Muzium Negara, Muzium Sungai Lembing kerana mengajukan program semarak ini yang saya kira mengancakkan lagi lah aktiviti pelancongan di Sungai Lembing terutamanya. JMM menyasarkan 50,000 pengunjung ke Muzium Sungai Lembing sehingga akhir tahun ini. Setakat akhir bulan lalu, seramai 35,000 pelawat direkodkan mengunjungi muzium tersebut. Bagi memudahkan penduduk mendapat maklumat dan perkhidmatan, Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekeso akan membuka kaunter harian di Rompen dan Muazzam Shah bermula bulan ini. Menurut Pengarah Pekeso Pahang, Tamizi Mukhtar, sebelum ini penduduk sekitar daerah Rompen terpaksa ke Kuantan jika mempunyai sebarang urusan. Kita terpaksa memenuhi keperluan lain yang agak penting. Pada masa sama, pembukaan kaunter tersebut dapat membantu penduduk dari segi kos dan masa. Kaunter harian yang mana kita akan adakan di Majlis Daerah Rompen pada setiap Rabu minggu kedua, manakala di Majlis Daerah Rompen Cawangan Muazzam pada setiap Rabu minggu ketiga. Yang mana satu hari tadi pegawai-pegawai kita akan ditempatkan di sana beberapa orang untuk menunggu kehadiran penduduk yang mungkin bermasalah untuk pergi ke Kuantan. Beliau berkata demikian selepas perasmian program Jom Cari Kerja dan inisiatif baru peringkat daerah Rompen 2022 di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah Rompen yang dihadiri 318 peserta. Saya datang ke sini untuk mendapat maklumat tentang Pakeso, untuk dengar taklimat lah tentang Pakeso lah. Lepas tu saya dapat tahu program ni daripada JKK lah, melalui grup WhatsApp kita. Saya datang sini sebab saya nak mengambil tahu tentang kebaikan Perkeso yang mana saya boleh manfaatkan untuk diri saya.
Mendidik, melatih dan memastikan kanak-kanak autism berkemahiran dalam usaha memastikan mereka berdikari selain menjana pendapatan sendiri. Itu yang dijalankan di National Autism Society of Malaysia NASOM Kuantan menerusi kelas vokasional untuk kanak-kanak terlibat. Menurut penasihat NASOM Kuantan Zuariah Muhammad Noor, antara latihan diberi menghasilkan produk berasaskan seni ikat celup atau tie-dye pada pakaian, pembuatan biskut dan tanaman pokok hiasan. Pelajar juga diberi pendedahan untuk menjual dan memasarkan produk ke arah menjadikan mereka usahawan. So jadi kita mau memberi mereka berdikari, mampu mencari income sendiri melalui craft. Dan idea kita untuk buat craft ni, kita nak merangkumi pelajaran silibus sekolah dengan living skill sekali. So sebab itu kita buat benda-benda yang bukan saja budak tu boleh buat, tapi di NASOM kita juga melatih ibu bapa. Kita melatih adik-beradik dia orang. So bila ibu bapa dah tak ada, anak tu masih mampu mencari income sendiri. Sebagai permulaan, 52 pelajar berusia antara 4 hingga 19 tahun terlibat dalam penghasilan produk kraft tangan yang dijual sempena Pesta Makanan dan Jualan Amal Anjuran NASOM Kuantan. Program turut mendapat kerjasama Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Program dianjurkan bagi mengumpul dana membeli peralatan pendidikan baharu dan menggantikan perabot bilik darjah yang sudah uzur di pusat tersebut. Laporan itu mengakhiri lintas langsung dari Pahang. Salam Keluarga Malaysia. Kembali bersama dia. Baik, terima kasih Atirah langsung dari Kuantan, Pahang. Baik saudara, susulan isu pelancong sakit selepas bercuti di Pulau Perhentian Terengganu, kerajaan negeri menggesa agensi terlibat menjalankan siasatan di lapangan dan segera mencari punca kejadian. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Terengganu, Arifin Nur Rahman memaklumkan siasatan lanjut sedang dijalankan dan laporan penuh akan menyusul selepas siasatan lengkap. Tegas beliau, tindakan perundangan akan dilakukan jika ada premis yang tidak mematuhi peraturan. Beliau mengatakan bahawa bagi mengatasi isu aduan sistem kumbahan di pulau itu, kerajaan negeri dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar KASA dalam usaha untuk membina loji kumbahan bersepadu. Selain itu, KASA dengan kerjasama Indah Water Consortium sedang menjalankan pelupusan enap cemar secara keseluruhan. Manakala Jabatan Alam Sekitar Negeri juga sentiasa menjalankan program pengawasan kualiti air marin secara berkala di Pulau Peranginan tersebut. Kualiti air di pulau itu berada pada tahap yang terbaik berdasarkan keputusan pada Jun hingga September tahun ini. Institusi undang menjadi satu keunikan dalam sistem pentadbiran Negeri Sembilan. Matlamatnya memastikan rakyat di bawah jajahan luar berada dalam keadaan lestari dan sejahtera. Nur Rashikin Harun ada perinciannya. Undang merujuk kepada ketua luar atau unit kawasan pentadbiran dari segi adat yang terbahagi kepada 4 luar utama iaitu Rembau, Sungai Ujong, Johor dan Jelebu. Malah menurut Undang Luak Johor, Datuk Muhammad Abdullah, institusi undang yang 4 dan Tunku Besar Tampin merupakan pelindung rakyat. Peranan undang sebagai payung kepada rakyat lah, ya, dalam semua keadaan, ya. Datuk Undang yang 4 serta Tunku Besar Tampin sebagai pelindung kepada rakyat, tak kira apa bangsa sekalipun, ya. Jadi dalam soal mendekati rakyat, Datuk Undang yang 4 serta Tunku Besar Tampin ni memang rapatlah dengan rakyat dia di setiap luar. Aktiviti kebajikan sosial, pendidikan, adat, budaya dan ekonomi tanpa mengira bangsa, agama dan kepercayaan sering diadakan agar jajahan luar Johor dilimpahi kesejahteraan.
Sehingga kini yayasan terbabit menggerakkan pelbagai program, usaha sama dan bantuan. Antaranya bersiap siaga sepanjang masa bagi membela rakyat Luak Johor terutama ketika berdepan bencana seperti banjir atau yang terkesan akibat wabak COVID-19. Yayasan Undang Johor sebagai pertubuhan bukan kerajaan bergiat aktif menjana kewangan dalam usaha memberi sumbangan dan aspirasi kepada rakyat dalam Luak Johor. Hampir 5 tahun ni kita alhamdulillah dapat bertahan menggerakkan pelbagai program kebajikan dan juga program yang memperkasakan pendidikan anak bangsa kita melalui program-program motivasi dan sebagainya, dan juga bantuan kemanusiaan kepada bangsa-bangsa yang terjejas dalam banjir. Jadi itulah peranan yang terbesar mencabar yang yayasan dapat mainkan. Saya lihat kerja yayasan ini memang bagus, ya, dari segi membantu rakyat Negeri Sembilan, rakyat B40, rakyat miskin dan sebagainya di dalam dari segi education ataupun pelajaran dan sebagainya, dan mungkin menolong menjenangkan sara hidup mereka. Itulah, saya rasa memang bagus. Saya tengok yang datang pun ramai menyokong, dan saya rasa ini suatu perkara yang amat baiklah untuk Negeri Sembilan. Hakikatnya, Yayasan Undang Johor komited membantu golongan memerlukan sejajar konsep keluarga Malaysia yang menitik beratkan amalan perpaduan. Nur Rashikin Harun, RTM. Program pendigitalan sektor perancutan REDI perlu diperluas bagi meningkatkan penggunaan digital dalam kalangan peniaga. REDI merupakan program kolaboratif Kementerian Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna bersama Kerajaan Negeri Rakan Strategik. Kerana kita bimbang sebelum ini penerima gunaan ataupun adoption terhadap teknologi ini tidak dapat dipakai di kawasan luar bandar. Jadi dengan ada inisiatif REDI ini, kerajaan sebenarnya memungkinkan masyarakat membuat bayaran tanpa tunai atau cashless di mana-mana kalau boleh. Diperluaskan bukan saja di pasaraya tertentu. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran program REDI dan program Jualan Murah Keluarga Malaysia JMKM Parlimen Tenggara di Kota Tinggi. 85% peniaga di Tenggara mengadaptasi pendigitalan menerusi REDI setakat ini. Bagi menyokong pelaksanaan REDI, RM8,500 diperuntukkan kepada peniaga dan pengguna di bandar tersebut. Baik saudara, perkembangan sukan melibatkan aksi Liga Super di Johor. Kejayaan Johor Darul Takzim JDT mengesahkan kejuaraan Liga Super malam tadi menjadi satu permulaan baik buat jurulatihnya Hector Bidaglio. Beliau yang baru sahaja 3 bulan bersama pasukan itu telah berjaya meraih 2 kejayaan musim ini termasuk bergelar juara Piala FA. Jelas beliau kejayaan tersebut tidak mampu diraih tanpa kerja keras seluruh keluarga JDT. Sí, yo creo que este puede ser un gran año para GDT. Hemos logrado 2 copas y tenemos otra por delante. GDT también viene de lograr una a principio de año. Así que tenemos que seguir trabajando con la mentalidad puesta en que este es un equipo ganador, un equipo protagonista, donde tenemos que tener los pies sobre la tierra, pero saber que tenemos que seguir mejorando y dar cada día lo mejor.
Baik, saudara, perkembangan seterusnya, hasil jualan meningkat dan lokasinya memudahkan pembeli yang kebanyakannya penduduk kampung. Itu antara maklum balas hasil penyertaan kedai koperasi peladang Kandis Berhad di Kok Diang, Kubang Pasu, Kedah dalam program jualan murah keluarga Malaysia JMKM sejak Ogos lalu. Menurut bendaharinya Muhammad Faiz Mat Ani, kedai tersebut bukan sahaja menjadi tumpuan penduduk setempat, malah penduduk dari kawasan lain di Parlimen Jerlun. Dengan adanya program ini, ia dapat membantu peniaga-peniaga kecil seperti peniaga nasi lemak, peniaga makanan tengah hari, kantin, dan dapat memberi keuntungan yang lebih kepada peniaga-peniaga ini. Lepas itu dengan jualan murah sekarang ni, saya berterima kasih kepada kerajaan. Jadi kita sebagai penduduk kampung ni patutlah membeli di kedai koperasi ni. Banyak barang kita boleh beli dengan penurunan harga dan barang-barang yang ada pun berkualiti. Kualitinya macam kedai-kedai lain lah. Kalau kita tak main, tak rebut peluang yang ada ni, rugi kita. Aktiviti menangkap ikan menggunakan serkap buluh sangat popular dalam kalangan masyarakat kampung sejak sekian lama. Lazimnya, aktiviti ini dilakukan ketika proses pembajak bendang untuk menanam padi. Bagi memastikan tradisi dan mengimbau kenangan orang dahulu, pertandingan serkap ton dijalankan di Kampung Matang Kerengga, Jerlun, Kedah. Program yang mendapat penyertaan lebih 200 penduduk itu merapatkan hubungan dalam kalangan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Turut diadakan acara pukul bantal dan cabutan bertuah kepada pengunjung yang hadir memeriahkan program ini. Ini merupakan sebahagian daripada usaha kita untuk mengingatkan kembali masyarakat tentang datuk nenek kita dulu yang bertungkus lumus mengharungi pelbagai cabaran, terutama sekali untuk membesarkan keluarga sehinggalah kita berjaya pada hari ini. Moga dengan program seumpama ini, anak-anak muda hari ini tak lupa tentang tradisi yang ada di masyarakat Melayu luar bandar secara umumnya. Responsif, bertanggungjawab dan reformis. Ayo keluarga Malaysia, ikuti laporan bajet 2023 hanya di Berita Perdana. Aksi Liga Super yang berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ, Selangor FC kini kembali menemui rentak apabila tidak berdepan masalah menewaskan Melaka United dengan keputusan 5-0. Kemenangan itu sekaligus membolehkan skuad The Red Giants mengumpul 23 mata untuk berada di kedudukan ke-8 Liga selepas 19 perlawanan yang berlangsung. Menurut jurulatih baharu Selangor FC, Tan Cheng Ho, keserasian dalam kalangan pemain yang semakin baik turut menyumbang kepada kemenangan tersebut. Dari Nur Hakim Hassan, tertewas akhirnya Nur Azlan Razali. Ya, memang saya rasa kualiti pemain yang sedia ada ni memang mampu untuk menyerap suasana tersebutlah, corak permainan, dan saya rasa setiap pemain saya akan beri peluang lah secukupnya untuk saya akses pada penghujung tahun ni, dan kita akan get ready for the next year. Rata-rata pemain muda ada bakat yang besar lah, dan of course mereka perlu diberikan encouragement, confidence. That's why hopefully they can move to the certain level. And dalam perlawanan malam tadi, Selangor FC dilihat bijak memanfaatkan peluang mendapatkan jaringan dengan baik, terutama dalam kawasan kotak. Itu juga adalah kemenangan pertama buat Cheng Ho bersama skuad The Red Giants selepas seminggu membimbing pasukan tersebut.
Pengurusan tertinggi UiTM berpuas hati dengan prestasi yang dipamerkan kelab bola sepak UiTM FC sepanjang musim Liga Premier 2022. Menurut Naib Chancelornya Datuk Dr. Rozia Muhammad Janur, antara pencapaian paling membanggakan adalah layak secara merit ke saingan Piala Malaysia musim ini. Jadi kita nak nampaklah sedikit penambahbaikan dari segi performance. Jadi kalau performance ini dah tambah baik, mungkin kita boleh consider sama je dulu. Walau bagaimanapun saya still nakkan pihak FC ini mencari ruang untuk mendapatkan pendana. Pada kempen Liga Premier musim ini, skuad UiTM FC menamatkan saingan di kedudukan ke-7 dengan 20 mata selepas 18 perlawanan berlangsung. Isu kekurangan acara Lubuk Emas pada Sukan SEA 2023 di Kemboja dilihat akan memberikan kesan kepada jumlah pungutan pingat emas yang mampu dituai kontingen negara pada tamasya berkenaan. Itu pandangan Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia MOM, Datuk Muhammad Nazifuddin Muhammad Najib. Menurut beliau, keputusan Kemboja menyenaraikan lebih banyak sukan tradisional menyebabkan pungutan pingat negara mungkin berkurang. Dan mungkin kita kehilangan sampai 12 gold medal untuk Cambodia yang akan datang. So dalam proses yang akan datang ni kita akan buat selection untuk sukan-sukan yang kita akan menyertai untuk Cambodia, and then kita kena buat preparasi untuk Cambodia ni dengan lebih teliti sebab banyak daripada sukan-sukan yang kita boleh dapatkan emas tak ada lah dalam sukan Cambodia. So itulah isu yang kita menghadapi sekarang. Sukan SEA 2023 dijadual berlangsung dari 5 hingga 17 Mei tahun depan. Keindahan panorama dan kejernihan air laut Pulau Perhentian menjadikannya destinasi pelancongan pulau popular tidak kira bagi pengunjung tempatan mahupun antarabangsa. Terbahagi kepada perhentian besar dan perhentian kecil, kedua-duanya menjadi tarikan tersendiri dengan pelbagai aktiviti pantai. Michelle Wong meneroka keindahan yang terdapat di pulau berkenaan. Pemandangan indah serta keberbagaian hidupan laut menjadikan Pulau Perhentian sebagai lokasi pilihan bagi aktiviti mendaki bukit, memancing, perkemahan dan snorkeling. Sekarang saya berada di salah satu lokasi snorkeling di Pulau Perhentian. Jadi saya akan membawa anda merasai keindahan koral dan hidupan laut di sini. Jom! Selain mengintai hidupan marin yang berwarna-warni, kehadiran penyu seakan-akan menanti kehadiran pengunjung. Terletak kira-kira 30 minit perjalanan menaiki bot dari perhentian kecil, Pulau Rawa juga penuh dengan terumbu karang dan ikan-ikan kecil. Antara hidupan marin yang boleh dilihat di sini ialah ikan badut, angelfish, ikan pari dan puluhan spesies ikan karang yang lain. Dan yang kedua, untuk aktiviti hari ini kita ada pergi snorkeling. Snorkeling kat Pulau Perhentian memang famous. Dia punya koral dengan hidupan dekat dalam laut, ikan-ikan comel dia menariklah, cantiklah. Orang kata air dia bersih, cantik, jernih, memang best, sangat best. Aktiviti selam scuba juga amat popular di Pulau Perhentian kerana dikatakan menjanjikan hamparan marin yang menakjubkan. Bagi pelancong yang inginkan kelainan dalam percutian, aktiviti berkemah di Pulau Perhentian mungkin menjadi pilihan. Saya rasa sangat gembira lah. Memang program ni saya rasa memang eksklusif. Memang terbaiklah untuk pemuda-pemuda yang baru nak join outdoor ni. Apa yang pasti, menjauhkan diri sejenak dari hiruk-pikuk ibu kota dan menikmati suasana tenang di pantai sememangnya sesuatu yang amat berharga bagi individu yang inginkan suasana mendamaikan. Michelle Wong, RTM.
Baik saudara, berita wilayah edisi Ahad 2 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Saya Nurul Hidayah Nawai. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.